Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini, kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk pengurusan data. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 212. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 1 hingga 3. Soalan 1. Lengkapkan cartapai dengan melabel maklumat berpandukan jadual yang diberi. Jadi soalan ini kita perlu lengkapkan cartapai ini, iaitu haiwan vertebrata dinyatakan dalam bentuk sudut, tetapi tidak dinyatakan haiwan vertebrata itu jenisnya apa. Okey. Jadi kita akan lengkapkan cartapai ini berdasarkan kepada jadual yang diberi. Baiklah, ini jadualnya, iaitu reptilia diberi bilangan 6, mamalia 12, burung 24 dan ikan 6. Jadi kita perlu nyatakan di dalam cartapai ini apakah bilangan sudutnya. Okey, untuk soalan 1 ini diberi nilai sudut dan juga diberi bilangannya. Jadi kita boleh buat dalam bentuk pecahan. Pertama sekali kita lihat jumlah dia dahulu. Jumlah keseluruhan ni maka lengkaplah 1. Jadi kita cuba tambahkan dahulu ke semua nilai sudut ini. Okey. Jadi kita tambah kat sini ada 45 dan 45. So kita tambah 45 darjah 45. Ini ada 90 dan 180. Okey, semua ni ialah dalam sudut, jadi dia darjah. Okey, so kita tambahkan menghasilkan jumlah 1, iaitu kita tambah dulu biru. Okey, sekejap. Okey, 5 tambah 5 10. 4 tambah 4 8. Kemudian ada 9 dengan 1 tu 10. Jadi 10 tambah 8 18. 18 tambah 8 26. Kemudian 3. 2 tambah 1 3. Jadi jumlah keseluruhan sudut ni ialah 360. Manakala kita lihat kepada bilangan haiwan pula, iaitu 6, 12, 24 dan 6, kita cuba tambahkan untuk kita dapatkan jumlah keseluruhan. So kita tambahkan 6, 12, 24 dan 6. Okay, so kita tambah, kita dapatkan jumlahnya. Okay, 6 tambah 4 10. Tambah 6, 16. 16 tambah 2, 18. Kemudian 1 tambah 1 dan tambah 2, kita dapat 4. Jadi inilah dia kita punya perkadarannya, iaitu kalaulah jumlah ni penuh, jumlahnya ialah 360 darjah. Manakala jika bilangan haiwan ni penuh, keseluruhannya 48. Jadi kita akan lihat pecahan satu persatu untuk kita padankan. Okey. Jadi kita lihat dahulu pecahan bagi sudut ni. Kita ambil dulu 45. Okey. Nanti kita padankan. Okey, ini ialah cikgu tulis bahagian atas ni, iaitu yang pertama ini ialah sudut. Okey. Ataupun sudut di cartapai. Pecahan sudut di cartapai. Okay, so kita lihat satu persatu. Okay, sebab kita nak padankan dia. Okay, kita lengkapkan dulu semua ni. Kita lihat 45 darjah. So kita buat 45. Kita perkan dengan semua sekali 360. Okay, jadi kita akan permudahkan. Kat situ ada sifir 9. 45 ni ialah 5 kali 9.
360 ni kalau 36 4, so dia 40. Jadi kita dapat 45 per 360 ialah nilainya ialah 5 per 40. Okey, tapi 5 per 40 ni juga boleh dipermudahkan. CV5, 5 kali 1 dan 5 kali 8. Jadi ini 45 ni ialah 1 per 8. Okey, jadi cikgu tulis dulu dekat 45 iaitu 1 per 8. Ini ialah 1 per 8. Okey, cikgu tak bagi lagi jawapan ni. Kita tak tahu lagi binatang mana yang 1 per 8. Okey, jadi yang ini juga 45, kita tulis 1 per 8. Okey, seterusnya 90 kita perkat 90 darjah ni berapakah nilai pecahannya? Jadi 90 per dengan semua sekali. Okey. So, cikgu buat sini 90 kita perkan dengan semua 360. So berapakah nilai dia? Yang pertama kalau kita pemudahkan ada sifar, so kita potong sifar. Kemudian 9 dengan 36 sifar 9. 9 kali 1 dan 9 kali 4. Jadi nilai pecahan ini ialah 1 per 4. Okey, tak apa kita masukkan dulu 1 per 4. Yang ini ialah 1 per 4. Kemudian 180 darjah. Okey, jadi kita buat 180. Kita perkan dengan 360. Okey, bersamaan. Okey, pertama potong sifar. Kita pemudahkan potong sifar. Kemudian ada sifar 18, 18 kali 1 dan 18 kali 2. Maka kita dapat nilai pecahan kat sini ialah 180 per 360 ialah 1 per 2. Okay, ini baru pecahan di sini. Okay. Kemudian kita akan nilaikan pula pecahan di bilangan haiwan. Nanti kita tengok sama dia. Okay, so cikgu gunakan muka surat sebelah. Okay, yang pertama ialah reptilia 6 So dia punya tu ialah pecahannya ialah 6 per semua sekali iaitu 6 per 48. Okey. So kita buat sini 6 per 48. Okey, kita pemudahkan ada sifar 6, 6 kali 1 dan 6 kali 8. Maka kita dapat nilainya ialah 1 per 8. Okey, manakah nilai 1 per 8 tadi? Kita tengok sini Okey, 1 per 8 kat sini. Okey. 1 per 8 ni ialah 45 darjah. Okey, ini ialah 45 darjah. Jadi kita boleh lengkapkan jadual dekat sini lah 45 darjah ada 2. Jadi kita letaklah salah satunya. Okay, so kita boleh tulis atas ni. Mana tulis? Okey, kita tulis sini haiwan apa tadi? Reptilia. Okey, so kita tulis reptilia. Okey, cikgu tulis warna putih, ini warna gelap sikit. Kita tulis reptilia. Okey, jadi reptilia ialah 45 darjah. Okey, kita lihat pula jadual yang kedua. Mamalia. Mamalia ialah 12. Jadi kita akan buat pecahannya iaitu 12 per semua sekali iaitu 12 per 48. Jadi kita buat 12 per 48. Okey, jadi ada sifar berapa? Sifar 12, 12 kali 1 dan 12 kali 4. Maka kita dapat nilainya pecahannya ialah 1 per 4. Okey, mana 1 per 4? Kita tengok kat sebelah. 1 per 4 kat sini ada iaitu 1 per 4 ialah 90 darjah. Okey, 90 per 360 Okey, yang hijau ni Jadi mamalia yang hijau 1 per 4 ni dia. Okey, so kita buat dekat warna hijau ni ialah mamalia. Tulis mamalia. Okey, seterusnya kita nak lengkapkan lagi 2. Kita lihat pula reptilia dah, mamalia dah. Okey, burung. Burung ialah 24. Jadi kita akan buat 24 per semua sekali iaitu 48. Jadi kita buat dekat sini 24 per 48. Okey, sudah pasti ada sifar 24 iaitu 24 kali 1 dan 24 kali 2. Maka pecahannya bila kita memudahkan 1 per 2.
Jadi 1/2 kita tengok tadi 1/2, ni 1/2 cikgu tak tulis. Ni 1/2 iaitu yang kuning ni 1/2. Okey, jadi kita akan masukkan burung di 1/2 ni Okey, so kita tulis ni 1/2. Kat sini, okey, kita tulis burung. Okay. Dan yang terakhir, kalau kita tengok sini, bilangan ikat ialah 6. 6 sama dengan reptilia iaitu 6/48 lah. Jadi kita dah buat kat atas ni 6/48. Tapi cikgu tunjukkan juga lagi sekali 6/48. 6/48. Kita permudahkan sifir 6 kali 1 dan 6 kali 8. Jadi kita dapat pecahannya ialah 1/8. Jadi 1/8 kita tengok tadi ada 2 iaitu oranye dan merah. Jadi kita akan tulis dekat bahagian yang belum, yang bawah ni. Jadi kita buat ni. Okey, merah betul, kita tulis ni. Cikgu lupa apa ikan. Okey, so kita tulis ikan. Okey, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 1. Okey, kita lengkapkan jadual catapai ni. Lengkapkan catapai. Okey, berdasarkan jadual. Okey, ini dia 45% reptilia dan juga ikan, mamalia 90. Bukan peratus, pecahan kita panggil darjah reptilia 45 darjah dan juga ikan, mamalia 90 darjah dan burung 180 darjah. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2. Kita tengok soalan A. Lengkapkan bilangan peserta dalam catapai jika bilangan peserta dari sekolah P ialah 3 orang. Jadi kehendak soalan ini kita perlu lengkapkan bilangan peserta di catapai. Okey, maksudnya sekolah P berapa, S berapa, R berapa dan Q berapa. Cuma P sudah dinyatakan iaitu 3 orang. Okey, itulah maklumat yang diberi. Jadi P ni kita tahu nilainya ataupun bilangannya ialah 3 orang. Okay, jadi kita boleh nyatakan dalam bentuk persamaan kat situ ialah P sama dengan 3 lah. Cikgu tulis Di P sama dengan 3 orang. Okay, 3 orang tu diberi nilai sudutnya iaitu 45. Maka kita boleh nyatakan dalam bentuk perkadaran untuk mengira soalan lain ataupun mengira bilangan peserta lain. Jadi kita buat ini ialah 45 darjah. Okay, so kita akan menyelesaikan soalan ini dengan cara perkadaran. Bila perkadaran atau nisbah kita boleh nyatakan dalam bentuk pecahan, maka kita akan kira dahulu R sebab R tu sama 45. So kita buat R dulu So R bersamaan. Okey, kita lihat pada P yang kita sudah tahu. Jadi kita buat 3/45. Okey, 3/45. Jadi dia berkadaran. Nilai dia kita tak tahu. So kita buat sama dengan macam tu. Tanda tanya jadi 45. Okay, kita cara jawab dia, tengok bawah dengan bawah ni macam mana setaranya. Bagaimana 45 boleh jadi 45 didarabkan dengan 1. Maka bila atas darab 1, bawah darab 1, atas juga darab 1, jadi 3 darab 1 kita dapat 3. Okey, jadi 3 darab 1 3, maka kita dapatlah jawapannya iaitu 3 orang. Okey, iaitu bilangan yang sama. Okey, so ini 3 orang. 3 orang. Okey, seterusnya Q. Jadi Q ini ialah 90 darjah. Okey, jadi kita nak tahu berapa orang. Okey, jadi kita buat apa nombor dia? Q nama dia Q. Jadi Q bersamaan. Okay, cikgu tak ada ruang yang cukup, so cikgu terpaksa angkat sikit ni. Okey. Okey.
Okay, Q ni pun cikgu angkat sikit. Okay, sekarang kita kira Q ini berapa. Kita lihat, kita ambil R dulu, iaitu R itu ialah 3/45. Sama macam soalan tadi. Sama macam soalan R tadi. P per 3/45. So, tulis 3/45. Okay, dia berkadaran dengan, yang mana kita tak tahu nilainya. So, dia bukan lagi 45, ni 90. Okay. Jadi, macam manakah nak tahu bilangan untuk Q? Kita lihat kat sini, 45 dengan 90 ni. Okay, atas ni dia darab 1 sebab nombor dia sama, dia darab 1. Jadi 45 ni macam mana dia boleh jadi 90? Didarabkan dengan 2. Okay, 45 darab 2, 90. 45 darab 2, 90 kan. Okay, maka yang atas juga kita akan darabkan dengan 2. Jadi 3 darab 2 kita dapat 6. Okay, maksudnya untuk Q ialah 6 orang. Okay, itulah dia bilangan untuk peserta Q. Okay, so kita tulis kat sini 6 orang. Okay, buat macam ni, buat 6 orang. Okay, seterusnya S. Okay, so kita buat S sama dengan, maksudnya S itu macam mana nak kira dia. Kita ambil bilangan yang dinyatakan P, iaitu 3/45. Okay, seterusnya dia berkadaran dengan nilai S yang kita tak tahu bilangan dia. So, kita buat tanda soal. Dia ialah per dengan 180. Okay, jadi, kita tengok maklumat bawah yang kita tahu. 45 ni macam mana dia boleh jadi 180. So, kita kena bahagikan ataupun kita agak-agak. Okay. So, cuba kita buat 45. Kalau didarab 2, jadi 90. Okay, cikgu darabkan dengan 4. Sebab belakang dia sifar. 5 kali 4, 20. 4 kali 4, 16. Tambah 2, 18. Okay, jadi nilai dia 180. Okay, ini bermakna bawah ini dia kalikan dengan 4. Bila bawah kali 4, atas juga akan kalikan dengan 4. Okay, jadi 3 kali 4, 12. Ini bermakna S ialah 12 orang. Okay. Orang. So, S ni kita dapat 12 orang. Okay, jadi, inilah dia jawapan untuk soalan A ataupun cara-cara menjawab soalan A. Yang mana dinakkan kita lengkapkan bilangan peserta, iaitu P 3 orang sudah diberi, Q 6 orang, R 3 orang dan S 12 orang. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan 2A. Kita lihat pula soalan B. Disuruh nyatakan bilangan peserta Q, R dan S. Okay, nyatakan bilangan. Okay, maksudnya tadilah, okay, dinyatakan soalan nak bilangan, maka inilah bilangan-bilangan dia. So, cikgu nyatakan lagi sekali sebab ni lengkapkan dia macam perkara yang sama. Maksudnya lengkapkan tu bilangan dia lah. Okay, so kita lihat balik Q, R dan S. So, Q ialah 6 orang. So, kita boleh salin balik pun tak apa. Tak apa, cikgu salin balik. So, copy, paste. Jadi, Q, R dan S. Okay, cuma kedudukan tak sama. Cuma yang tak terlibat kita padam. Soalan tak nak jumlah. Kalau jumlah kita kena tambah. Okay, kalau andai kata kena tambah, cikgu sekolah kata jumlah, so awak tambahlah. Tapi inilah dia, bilangan Q ialah 6 orang, R ialah 3 orang dan S 12 orang. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Nyatakan sudut yang diwakili
oleh bilangan peserta yang paling sedikit. Jadi soalan tanya sudut yang paling sedikit ialah yang paling kecil. Jadi yang paling kecil ialah P dan R iaitu 45 darjah. Jadi kita akan tulis nyatakan sudut yang paling kecil. Jadi kita tulis jawapannya ialah 45 darjah. Okey. 45 darjah. Nyatakan sudut yang diwakili oleh bilangan peserta yang paling kecil, paling sikit. Okey, so 45 darjah lah sudutnya. Okey. Okay, seterusnya, soalan D. Hitung beza antara bilangan peserta olahraga sekolah S dan sekolah P. Okey, so kita tulis dulu sekolah S berapa dan sekolah P itu berapa. Okey, so kita tulis sini sekolah S. Okay, kemudian sekolah P itu berapa. Okay. Sekolah P. Pertama sekali kita dapatkan dulu jumlah bilangan kedua-dua sekolah ini. Okay, jadi sekolah S 12 orang dan P itu 3 orang. Okay, S 12 orang. Okay, P 3 orang. Kemudian, adakah kita sudah menjawab? Okey, tidak. Kerana soalan nakkan beza. Beza ialah operasi tolak. Okey, maka kita akan tolak nombor besar dengan tolak nombor kecil. Ini bermakna kita akan buat 12 tolak 3. Jadi 12 tolak 3, 2 tolak 3 tak boleh, pinjam jadi 12. 12 tolak 3 jadi 9. Okey, ini bermakna beza antara dua sekolah ini ialah 9 orang. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan D. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3. Jadual menunjukkan makanan kegemaran 64 orang kanak-kanak. Jadi ini dia jadualnya, iaitu makanan kegemaran. Okey, ada jadual iaitu nasi lemak ada 32 orang, mi goreng 8 orang, nasi goreng 16 dan lontong 8. Maka kita perlu lengkapkan cartapai ini berdasarkan jadual yang diberi. Soalan nak kita lengkapkan cartapai. Okey, pertama sekali kita dapatkan dahulu bilangan pecahan dalam cartapai ini. Jadi kita tengok sini bilangannya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Ini bermakna dalam ini ada 16 bahagian. Okey. So kita boleh tulis 16 bahagian. Maka manakala kita akan lengkapkan dengan kita lorikkan. Okey. Kita lorikkan bilangan ni. Okey, kita lihat yang pertama 32, 8, 16 dan juga 8 ni kita perlu dapatkan jumlah semua dulu supaya kita boleh nyatakan pecahannya. Okey. Jadi jumlah semua sekali kita akan tambah lah. Okey, so kita tambah. Okey, cikgu takut cikgu lupa, cikgu tulis dulu 16 Maksudnya 16 bahagian. Okey, kita tambah 32. Okay, cikgu ambil nombor 2 digit dulu 16. Okey, 8 dua kali. 8 dan 8. Okey, kita tambahkan. Okey, kita dapat 8 dan 8. Kalau kita tambah dia jadi 16. 16 tambah 2. Kita dapat 18. Okey, kemudian ada 6. Jadi kita tambahkan 18 dengan 6. 8 tambah 6, 14. Kemudian 1 tambah 1, 2. Okey, maksudnya semua ni jawapannya 24.
Kemudian 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Okey. Jadi kita akan lengkapkan kita panggil catapan ini berdasarkan pecahan tertentu. Kita tengok yang pertama nasi lemak. Jadi nasi lemak ni 32. 32 ni dia perkan dengan semua sekali untuk kita kali dengan jumlah 16 bahagian. Okey. So kita buat dahulu nasi lemak. Okey. Nasi lemak sama dengan so kita buat pecahan dahulu, keluarkan pecahan 32. So kita buat 32. Okay, kita perkan dengan semua sekali 64. Okay, untuk kita lorekkan semua ni, kita tak boleh lorek agak-agak, kita kira 16 ni. So kita darabkan dengan 16. Jadi kita darab 16. Yang pertama sekali kita pun mudahkan 32 dengan 64 ni, kalau kita tengok ada sifar 32, cuba kita tambahkan 32 tambah 32. Jadi 64. Okay, ini bermakna 30 dengan 64 ni sifar 32, iaitu ini ialah 1 kali 32, ini pula ialah 2 kali 32. Kemudian kita pemudahkan 2 dengan 16, ada sifar 2, 2 kali 1 dan 2 kali 8. Okay, seterusnya kita darabkan 8 darab 1, kita dapat 8. Okay, ini bermakna nasi lemak ini ialah kita dapat 8, iaitu 8 bahagian. Okay, soalan nakkan kita lorekkan saja atau lengkapkan saja 8 bahagian. Tapi anda kata kita nakkan dia punya nilai sudut berapa darjah, so nanti kita akan buat. Okey. So kita akan tulis dulu 8 bahagian untuk nasi lemak. Jadi cikgu dah buat di muka surat sebelah gambar yang agak besar. Kemudian kita lorekkan saja 8 bahagian. Okey, kita pakai warna hitam 8 bahagian 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okey, ini semua ialah nasi lemak. Okey. Tetapi berapakah sudut dia? Okay, nanti kita kira. So kita tulis ni nasi lemak. Nasi lemak. Okay, nanti cikgu tunjuk macam mana nak kira sudut dia. So kita lorekkan dulu Okay, seterusnya kita akan buat mi goreng. Mi goreng ialah 8. Jadi pecahannya ialah 8 per 64. Okey. So kita akan buat mi goreng. Itu mi goreng. Okey, sama dengan kita nak lorekkan 16 bahagian ni, semua ni berapa lorek, berapa kita nak lorekkan Jadi kita buat pecahannya iaitu 8 per 64. Kita darabkan dengan 16 bahagian. Okey, langkah pertama kita pemudahkan. Okey, kita mudahkan atas bawah sifar 8, 8 kali 1 dan 8 kali 8. Okey, sekarang kita pemudahkan lagi sekali 8 dengan 16, iaitu sifar 8, 8 kali 1 dan 8 kali 2. Seterusnya baru kita darab 1 dengan 2, kita dapat jawapannya iaitu 2. Jadi 2 itu ialah 2 bahagian. Okey, maka kita akan lorekkan 2 bahagian untuk catapan ini dan kita labelkan sebagai mi goreng. Mi goreng. Okay, itulah dia cara-cara menjawab soalan untuk mi goreng. Kita lihat lagi jadual kita. Nasi goreng 16. Okay, so kita tulis nasi goreng. Okay, kita tulis nasi goreng.
Okay. Nasi goreng sama dengan okay. Jadi macam mana nak kira dia? Kita keluarkan dahulu nilai pecahan. Pecahannya ialah 16 per semua sekali. Jadi 16 kita akan perkan dengan 64. Jadi 16 per 64. Kemudian kita akan darabkan dengan jumlah semua sekali dalam bahagian ni 16. Okay, kita pemudahkan sifir 8. Kiri dengan kanan boleh, atas dengan bawah boleh. Okay, so cikgu buat atas bawah. Sifir 16 ini ialah 2 kali 8. 16 ini, 64 ini ialah 8 kali 8. Kemudian, kita pemudahkan 8 dengan 16 ni, iaitu sifir 8. 8 kali 1 dan 8 kali 2. Dan I sekali kita darabkan 2 dengan 2. Atas dengan atas, kita dapat 2 kali 2, kita dapat 4. Jadi 4 itu ialah 4 bahagian. Okey, untuk nasi goreng. Jadi 1, 2, 3, 4. Okey, itu 1, 2, 3, 4 Okey, ini 4. Okey. Jadi ini ialah kita panggil nasi goreng. Nasi goreng. Ialah dia jawapan atau jalan kira untuk soalan bagi nasi goreng. Yang terakhir ialah lontong, bilangannya 8. Kalau tengok sini 8 sama dengan 8 dekat atas ni, mi goreng. Maka sudah pasti jalan kiranya sama. Okey. Jadi kita tengok 8 itu ialah yang atas tadi ialah mi goreng. So sudah pasti 2. Tengok sini sama dengan ni, jawapan dia 2 bahagian. Okey. Tapi walau macam mana pun cikgu salinlah juga untuk kita tunjukkan pengiraan dia. So kita salin, copy dan Ctrl V. Sudah ya. Undo. Okey, kita semuakan sekali, copy dan paste. Dan kita letak bawah. Okey, cuma kita perlu tukarkan bukan mi goreng tetapi dia ialah lontong. Lontong. Tapi awak kena salin lah balik. Tak boleh lah copy paste ni kan. Kita tukar warna dia. Okey. Jadi lontong itu ialah 2 bahagian. Lontong. Jadi memang betul lah sini 2 bahagian So kita tulis lagi sekali lontong. 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 Okey, itu dah dia cara-cara menjawab untuk mengira lontong. Cuma ada satu persoalan, pasti ada satu persoalan daripada semua, iaitu cikgu ini cuma lorikkan. Dan kalau kita perhatikan, soalan nak kita lengkapkan, soalan tak nak kita nyatakan bilangan sudutnya. Tapi macam mana kita nak nyatakan sudutnya? Okey, cikgu boleh tunjukkan. Tadi cikgu dah janji. Okay, pertama sekali kita salin ni. Okay, copy. Okay, kita buat sekali lagi. Pertama sekali kita copy dan kita pastekan ke sebelah. Okey, ini dia. Cuma kita nakkan nilai ataupun kita nakkan tahu dia punya nilai sudutnya. Okey. Okey, kita tahu jumlah penuh ni ialah, kalau kita jawab soalan tadi, ialah 360 darjah. Okey. Jadi cara dia kita tengok ni 1 2 3 4 5 6 7 8 kan. Jadi kita keluarkan pecahannya. Kita tengok sini yang besar tadi nasi lemak. Okay, nasi lemak ialah 32 per 64. Kita boleh tulis 1 per 2. Kita pemudahkan. Jadi kita nak cari peratus sudutnya. Sudut sudut ialah kita buat 32 per 64 per 64. Kemudian tadi cikgu dah cakap nilai semua ialah
360 darjah. Jadi kita darab 360 darjah. 360 darjah. Okey, kemudian kita pun mudahkan. Pertama sekali ni ialah sifir 32, 1/2. Kemudian kita pun mudahkan lagi sekali. 2 dengan 360, sifir 2, 2 kali 1. Ini ialah 18 dan kesimpulan. Jadi kita darabkan, kita dapat nilainya ialah 180 darjah. Okey. Okey, inilah dia untuk nasi lemak. Okey. So kita boleh tulis kat sini nasi lemak ni nilainya ialah 180 darjah. 180. Okey, cikgu punya keyboard ni tak ada lambang darjah. Okay, nanti cikgu tulis Okay, so cikgu tulis tambah sikit tu dia. Okay, sekarang mi goreng. Mi goreng ni kita tengok pecahan dia tadi, iaitu mi goreng 8/64 So kita buat 8/64 kita darabkan dengan 360 darjah juga. Jadi langkah pertama kita pemudahkan atas dengan bawah, sifir 8, 8 kali 1 dan 8 kali 8. Kemudian kita pemudahkan 360 dengan 8 ini sifir 4, 4 kali 2 dan 4 kali 36 ni 9, dia 90. Kemudian boleh dipermudahkan lagi sifir 2, 2 kali 1 dan 2 kali 45. Okay, ini bermakna untuk mi goreng ialah 45 darjah. So kita masukkan dekat mi goreng ni ialah 45 darjah. Okay, so kita masukkan. Okay. Oleh kerana lontong pun sama, dia ialah dua bahagian ni, jadi lontong juga ialah 45 darjah. So kita tulis 45 darjah. Okay. Kita letak simbol darjah. Okay, manakala nasi goreng ialah 16/64. Jadi langkah dia tetap sama, iaitu kita buat 16/64, kita darabkan dengan 360 darjah. Kita pemudahkan atas dengan bawah, sifir 8, 8 kali 2 dan 8 kali 8. Kemudian kita masih pemudahkan sifir atas bawah lagi, sifir 4, sifir 2, 2 kali 1 dan 2 kali 4. Dan akhir sekali kita silangkan dengan 360 ni, sifir 4, 4 kali 1 dan 4 kali 9. Dan ini sifar. Jadi kita dapat 90 darjah. Ini bermakna untuk nasi goreng nilai sudutnya ialah 90 darjah. So kita tulis ni 90 darjah. Jadi inilah dia cara-cara untuk mengira dia punya nilai sudutnya. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B, tulis maklumat daripada carta pi, 3 maklumat. Jadi kata kunci di sini ialah 3 maklumat. Jadi kita boleh lihat carta pi ini, jadi kita boleh nyatakan nilai sudutnya saja. Okey. Jadi nasi lemak bersamaan 180 darjah, mi goreng 45 darjah dan nasi goreng 90 darjah. So kita boleh tulis itu maklumatnya. So kita tulis nasi goreng bersamaan berapa nilai dia. Nasi goreng 90 darjah. Okay, so kita tulis sini 90 darjah. 90 darjah Okay, cuma cikgu tak boleh tulis darjah je. Okay, seterusnya kita akan tulis nasi lemak 180 darjah. Okay, nasi lemak bersamaan 180 darjah. Dan seterusnya mi goreng bersamaan
Tadi cikgu dapat 45 betul 45 darjah. Ini goreng 45 darjah. Okay, itulah dia maklumat yang kita boleh lihat kepada catapai itu. Cuma sekali ini soalan nakkan dalam bentuk kita panggil darjah bukan peratus. Biasa catapai ni peratus Okey. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk pengurusan data bagi muka surat 212. Yang baik itu adalah daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.